Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu Watak dan Perwatakan Sultan Mansur Shah dan Sultan Alauddin Riayat Shah. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang iaitu saya, Siti Nurul Afiqah binti Zakaria, Izzah Nur Aina binti Zalizan, Ummu Siti Syamimi binti Muhammad Basri, Nurul Fatihah binti Syari dan Rowena Empina anak Mawad. Sebelum kita mengenali watak dan perwatakan Sultan Mansur Shah dan Sultan Alauddin Riayat Shah, mari kita kenali dahulu apa itu definisi watak dan perwatakan. Definisi watak dan perwatakan. Watak ialah pelaku atau aksi dalam sesebuah cerita. Menurut Lutfi Abbas dan Awang Sarian, watak merupakan tokoh dalam sesebuah cerita. Manakala Kamaruddin Haji Hussein pula berpendapat watak itu ialah orang, iaitu manusia atau bukan manusia dengan sifat-sifat manusia yang mengambil bahagian dalam sesebuah cerita. Perwatakan pula merupakan satu cara bagaimana pengarang mencipta dan menyusun serta memperlakukan apa sahaja ke atas watak-watak ciptaannya itu. Perwatakan dalam sesebuah cerita itu merupakan penggerak yang melancarkan perjalanan cerita di dalam cerita tersebut. Watak Sultan Mansur Shah. Nama sebenar Sultan Mansur Shah ialah Raja Abdullah. Sultan Mansur Shah merupakan ananda kepada Sultan Muzaffar Shah yang menggantikan ayahandanya yang telah mangkat dan mentadbir kerajaan Melaka. Baginda juga merupakan sultan yang mempunyai paras rupa yang baik. Sultan Mansur Shah telah berkahwin dengan Tun Putih, Puteri Onang Sari, Raden Galuh Chandra Kirana dan Puteri Han Liu. Dalam perkahwinan baginda berputera dan berputerikan Raden Kaleng, Paduka Himamat, Raja Muhammad, Raja Mahadewi, Raja Cendera, Raja Hussein dan Puteri Bakal. Perwatakan Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah merupakan seorang yang tetap pendirian. Baginda tetap mahu berkahwin dengan Puteri Raden Galuh Chandra Kirana iaitu anak Sang Aji Jaya Nikrat dengan Puteri Raden Galuh Awi Kesuma. Baginda menyuruh pembesar menghantar rombongan ke Majapahit. Yang kedua, perwatakan Sultan Mansur Shah ialah baginda seorang yang mulia. Contohnya, Raja Cina terkenal itulah kerana menerima surat sembah Raja Melaka. Bagi mengubati tulah berkenaan, Raja Cina terpaksa meminum dan membasuh muka dengan air basuhan kaki Raja Melaka, iaitu Sultan Mansur Shah. Yang ketiga ialah Sultan Mansur Shah seorang yang penyayang. Baginda mengambil berat terhadap masa depan anaknya sehingga baginda menulis wasiat sebelum meninggal dunia yang penuh dengan nasihat buat anaknya iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Yang keempat ialah baginda seorang yang berilmu. Baginda rajin dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Baginda belajar tentang kitab Durrul Mazlum dengan bergurukan Maulana Abu Bakar. Perwatakan Sultan Mansur Shah yang seterusnya ialah baginda seorang pemimpin yang bersifat tidak pilih kasih. Sikap pilih kasih iaitu disifatkan sebagai mengutamakan keluarga atau orang yang tertentu dalam pemerintahan boleh mengundang bahaya kepada sesebuah kerajaan. Sultan Mansur Shah telah sanggup menghantar anaknya sendiri
iaitu Raja Muhammad ke Pahang setelah mendapat tahu tindakan Raja Muhammad membunuh Tun Besar iaitu anak kepada Bendahara Tun Perak. Tindakan bijak yang diambil oleh baginda ini dapat menyelamatkan keadaan huru-hara yang berlaku di Melaka disebabkan oleh tindakan Raja Muhammad itu. Baiklah, seterusnya ialah sumbangan Sultan Mansur Shah dalam hubungan Melaka di peringkat antarabangsa, iaitu hubungan dengan kerajaan Siam, Majapahit, India dan China. Baginda menjalankan dasar perluasan wilayah dan menjalankan pemerintahan yang adil serta dibantu oleh Tun Perak. Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam, Majapahit, India dan China. Hubungan dengan kerajaan Siam, Melaka telah menghantar utusan ke Siam yang terdiri daripada Tun Telanai dan Menteri Tun Janaputra. Hubungan Melaka dengan Siam dikatakan sepi, tidak berkelahi dan tidak berdamai. Melaka ingin bersahabat dan berbaik-baik dengan Siam lalu menghantar utusan sebagai suatu tanda menghulur persahabatan. Di Siam, utusan dan rombongan Melaka diterima dengan baik. Raja Siam bertanya makna Mansur Shah. Utusan Melaka memberitahu makna Mansur Shah, raja yang ditolong Allah daripada segala seterunya. Setelah itu, dipertontonkan kehebatan orang Melaka melalui pertunjukan lembing. Seorang suir tua berpenyakit untut di kaki bermain lembing, di lambung-lambung ditahan belakang tetapi tidak luka. Sebaliknya, lembing tersebut terpelanting ke tanah. Rombongan Melaka membantu Siam dengan menentang musuh Siam. Rombongan Melaka berjaya meyakinkan Siam supaya mereka hanya akan menentang musuh yang lebih baik, lemah dan terselamat daripada menghadapi musuh yang lebih kuat dari arah matahari naik. Dengan kebijaksanaan itu, mereka berjaya mengalahkan musuh-musuh Siam. Siam menaruh kepercayaan dan keyakinan pada Melaka sebagai negeri yang kuat dan negeri besar yang setaraf dengan kebesaran Siam. Melaka berjaya dalam usahanya berbaik-baik dengan Siam. Hubungan Melaka dengan Majapahit. Melaka telah menghantar rombongan ke Majapahit kerana Sultan Mansur Shah jatuh berahi kepada puteri Majapahit iaitu Raden Galuh Cendera Kirana yang terkenal dengan kecantikannya. Rombongan tersebut berhasrat meminang puteri Majapahit itu. Rombongan Melaka terdiri daripada Sultan Mansur Shah, Tun Bijaya Sura, Hang Tuah bersama Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekeh, Hang Lekyu, Hang Ali, Hang Iskandar, Hang Hassan dan Hang Hussein. Mereka menaiki 500 buah perahu besar beserta dengan perahu-perahu kecil dan lancarang bertiang 3 dari Singapura. Pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah, terdapat 9 orang pemuda yang terkenal dengan keberanian mereka, yang di mana mereka telah dilantik oleh Sultan sebagai pegawai tentera baginda. Mereka adalah Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekeh, Hang Lekyu, Hang Ali, Hang Iskandar, Hang Hassan dan Hussein. Hang Tuah merupakan yang paling cerdik dan berani di antara mereka. Oleh yang demikian, dia telah dianugerahkan gelaran Laksamana oleh Sultan dan dikenali sebagai Laksamana Hang Tuah. Semasa Sultan Mansur Shah mengadakan lawatan ke Majapahit, beliau telah membawa bersama Laksamana Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekeh dan Hang Lekyu. Ketibaan mereka telah disambut baik oleh pemerintah Majapahit. Ketika berada di Majapahit, para pegawai tentera Melaka yang terkenal dengan kehebatan mereka, terutamanya Hang Tuah, telah mempamerkan kemahiran mereka dalam penggunaan senjata dan ini telah menarik perhatian penduduk dan pemerintah Majapahit. Pemerintah Majapahit mengakui kekuatan dan keutuhan Melaka dengan mengahwinkan anaknya Raden Galuh Cendera Kirana dengan Sultan Mansur Shah. Mereka dianugerahkan seorang putera bernama Raden Kelang. Hubungan diplomatik antara China dan Melaka menjadi lebih akrab pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah. Sultan telah menghantar Tun Perpatih Putih sebagai utusannya ke China dengan membawa warkah baginda kepada Maharaja China.
Maharaja Cina kagum dengan kemasyhuran dan keagungan Sultan Mansur Shah, lalu memutuskan untuk mengahwinkan puterinya Hang Lipo dengan Sultan. Seorang pembesar negeri berserta 500 dayang-dayang telah mengiringi puteri Hang Lipo ke Melaka. Setelah puteri Hang Lipo memeluk Islam, Sultan pun mengahwininya dan membina sebuah istana untuknya di atas sebuah bukit yang sehingga kini dikenali sebagai Bukit Cina. Watak Sultan Alauddin Riayat Shah. Nama sebenar baginda adalah Raja Husin beribukan Raden Galuh Cenderakirana, iaitu seorang puteri keturunan Jawa. Nama sebenar Raja Husin mendapat gelaran marhum berdarah putih. Baginda ditabal menjadi raja di Kampar. Baginda menaiki tahta selepas kemangkatan ayahandanya Sultan Mansur Shah pada tahun 1477. Baginda merupakan seorang sultan yang sangat berkepimpinan dalam politik. Zuriat baginda ialah Raja Zainal, Raja Munawar, Raja Hitam, Raja Mahmud dan Raja Fatimah. Baginda mangkat pada tahun 1488 semasa berumur 30 tahun, lalu digantikan oleh puteranya Raja Mahmud. Raja Mahmud ditabalkan menjadi Sultan Melaka yang ke-8 dengan gelaran Sultan Mahmud Shah dan baginda juga adalah Sultan Melaka yang terakhir. Perwatakan Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan seorang sultan yang adil kerana mengembalikan harta curi yang dijumpainya. Sultan Alauddin merupakan sultan yang bertanggungjawab terhadap masa depan dan keamanan Melaka. Baginda telah menyamar dan keluar pada waktu malam untuk memastikan keselamatan dalam negeri Melaka. Sultan Alauddin Riayat Shah seorang yang berani. Baginda telah bertindak membanteras kecurian di Melaka. Baginda bersifat berani dalam membuat sesuatu tindakan maupun keputusan. Oleh itu, dalam teks karya agung ini jelas dapat ditonjolkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah kerana dengan tindakan yang berani di mana baginda telah membuat rondaan pada waktu malam di seluruh kawasan Melaka bagi menghapuskan kes kecurian dan rompakan yang telah berlaku semasa pemerintahannya. Dengan sifat berani dan tindakan yang telah dilakukan oleh baginda, Sultan Alauddin Riayat Shah telah berjaya mengejar dan membunuh beberapa orang pencuri yang telah dikesan. Seorang yang tegas. Baginda telah menitahkan Laksamana menyelesaikan masalah yang terjadi di Siak setelah Tun Jana Pakibul membunuh orang tanpa memberitahu ke Melaka terlebih dahulu. Baginda juga telah menegur Tun Mutahir yang gagal melaksanakan tugas sebagai temenggung. Sultan yang berdiplomasi dan berpandangan jauh. Baginda menerima pendapat Bendahara Paduka Raja agar tidak menyerang Pahang. Seorang pemimpin yang bijak. Baginda telah memberi amaran kepada Siak yang telah membunuh tanpa pengetahuan Raja Melaka. Berwawasan atau bijak dalam bertindak. Baginda telah menguatkuasakan undang-undang di Melaka, menegur Tun Mutahir dan menyamar membanteras pencuri yang berleluasa di Melaka. Baginda juga meninggalkan wasiat kepada Sultan Mahmud membatalkan serangan ke atas Pahang dan membina balai di Simpang 4. Kesimpulannya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang meletakkan dirinya dalam kalangan masyarakat dan yang pertama mencetus idea dalam usaha mempertahankan negara. Pemimpin yang mempunyai nilai-nilai kepimpinan sering mengeluarkan idea-idea baharu, kreatif dan dilaksanakan dengan cara mereka sendiri.
Bagi menjadi seorang pemimpin yang dihormati, wajar untuk memiliki nilai-nilai kepimpinan yang berkualiti. Gambaran pemerintahan penuh kebaikan seperti adil, gagah, perkasa, berani dan berdaulat. Contohnya, kemakmuran Melaka dikaitkan dengan peribadi baik Sultan pemerintah seperti Sultan Mansur Shah dan Sultan Alauddin Riayat Shah. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.